RM90 juta pada Risda dan Felkra untuk menggalakkan pekebun kecil mengoptimumkan penggunaan tanah ladang seperti candawan, nenas, kelapa matak, lembu dan ayam bagi meningkatkan hasil peladangan dan mengurangkan kebergantungan kepada tenaga buruh asing. Mekanisasi dan otomasi seperti drone dan kenderaan pandu sendiri, skop galakan cukai otomasi akan diperluas di bawah Kementerian Peladangan dan Komoditi. Saya telah menaikkan paras harga pengaktifan insentif pengeluaran getah dalam belanjawan dulu daripada RM2.50 kepada RM2.70. Tetapi pekebun getah masih mengeluh mereka masih tetap dalam kategori agak miskin dan oleh itu pada hari ini saya ingin umumkan bahawa paras itu akan dinaikkan RM3 sekilogram dengan peruntukan RM400 juta. Bangunan dan tapak warisan tumpah pelancong akan terus dipelihara untuk menjamin keindahan dan kebersihan. RM20 juta disediakan untuk maksud tersebut. Memelihara lokasi termasuk Tasik Timah, Tasuk di Perlis, Kenong Rimba Park di Pahang, Pantai Teluk Kemang di Negeri Sembilan. RM80 juta disediakan untuk memelihara dan memulihara bangunan dan tapak warisan yang diiktiraf yang berpotensi diiktiraf oleh UNESCO. Antaranya Gua Niah, Sarawak, Lembah Bujang, Kedah dan Royal Belum, Perak. RM20 juta pada Ting City untuk memelihara nilai Kuala Lumpur sebagai bandar raya kreatif dan budaya. Kementerian Kesihatan diperuntukkan RM41.2 bilion. Satu kenaikan besar, peningkatan terbesar daripada kalangan semua kementerian. RM5.5 bilion untuk memperolehi bekalan obat, bahan guna habis, reagen dan vaksin. Walaupun saya telah mengarahkan supaya procurement obat itu harus diteliti supaya tidak ada keterisan dan cari obatan termasuk dari rantau dan tidak semuanya harus bergantung pada Eropah dan Amerika Syarikat. Okey, baik. Membicarakan tentang pasca belanjawan 2024, banyak yang telah pun disentuh semalam dan ada yang terjangka dan tak terjangka juga. Dan yang paling penting adalah kepergian menarik itu semalam ada lebih kurang sekurang-kurangnya 8 istilah perkataan yang macam biasa jarang didengar dan digunakan dalam pertengahan belanjawan 2024 dan antaranya adalah macapada dan juga arakian. Jadi boleh buat kajian situlah. Itu satu pada 8 je lah kita sebutkan tadi. Jadi cerita tentang tumpuan yang diberikan juga adalah berkaitan dengan belanja yang dinyatakan RM393.8 bilion dengan RM90 bilion adalah untuk perbelanjaan pembangunan dan juga RM303 bilion, RM338 bilion adalah untuk urusan pengurusan. Okey, jadi dalam masa yang sama juga RM2 bilion adalah untuk simpanan luar jangka. Jadi secara umumnya begitu. Jadi kita nak tanya apa agaknya yang digambarkan pada awalnya dan tak ada dalam belanjawan kali ini. Kita nak bersama-sama dengan tetamu kita iaitu Profesor Maria Dr. Wahidah Ahmad, Ketua Pusat Pengajian Siswaza Arsyad Ayub Graduate Business School UiTM dan Dr. Ainul Huda Jamil, Pensyarakaran Graduate School of Business UKM. Assalamualaikum dan selamat datang kami ucapkan. Waalaikumsalam. Okey, pertama sekali itu saya umum. Apa pandangan diberikan untuk pemenangan belanjawan 2024 pada kali ini? Kita mulakan, silakan. Terima kasih Hani. Okey, secara keseluruhannya kalau kita lihat even daripada semalam pun dah ramai yang kata ini adalah satu belanjawan yang komprehensif. Tapi ada juga yang mengatakan ini adalah satu belanjawan yang tanggungjawab kerajaan untuk memastikan perancangan yang diberi dapat dicapai. Okey. Ataupun ada juga yang mengatakan ia adalah satu yang belanjawan yang berhati-hati. Tetapi mungkin saya boleh tambah sedikit di sini, pada saya ia adalah satu belanjawan yang berani. Kenapa berani? Kerana
ini adalah satu anjakan yang baru kerana kita tidak pernah mengadakan reformasi fiskal yang begitu begitu berbeza daripada sebelum ini, terutamanya dari segi subsidi bersasar yang ditukar daripada subsidi pukal sebelum ini, dan juga dari segi cukai. Isu yang sangat sensitif perlu dibincangkan. Itu yang saya kata, isu yang berani ini adalah sebenarnya cabaran kepada kerajaan dan sebenarnya Malaysia, negara kita, untuk menuju ke arah negara maju seperti yang disasarkan sebelum ini. Saya setuju. Bercerita tentang kenaikan cukai, kita perlu sebenarnya, sebab negara-negara maju lain kadar cukai yang lebih tinggi dan kita bergerak kepada itu. Kalau ikutkan semalam kadar kenaikan cukai perkhidmatan SST, ada sektor yang dinaikkan, ada sektor yang tidak dinaikkan. Mungkin kita tidak bergerak sepenuhnya, tetapi kita melangkah ke arah itu. Pandangan Doktor mengenai perkara ini, percukaian yang dinaikkan semalam. Berkaitan dengan percukaian, terima kasih terlebih dahulu Hani dan Ridwan. Berkaitan percukaian, sebenarnya seperti yang Hani maklum sebentar tadi, banyak orang kata andaian-andaian oleh ahli ekonomi sebelum ini yang mengandaikan GST bakal dikenakan semula kan. Tapi tidak. Jadinya itu agak bagi setengah pihak, tidak ada GST dalam bajet kali ini. Jadinya seperti mana yang Prof. Madia Wahida cakap tadi, berhati-hati. Saya agak setuju part itulah. Okay, sebenarnya bila kerajaan tidak meletakkan atau mengaktifkan semula GST, itu adalah satu langkah berhati-hatilah. Tetapi bila dikatakan tentang 8% SST dikenakan, itu adalah orang kata satu langkah yang mungkin mengakibatkan setengah pihak tidak bersetujulah dengan langkah yang dikenakan. Bagaimanapun saya melihat seperti mana yang dicatatkan oleh MOF sebelum ni, kutipan SST pada tahun 2022 adalah sebanyak 53 bilion. Ini adalah lebih daripada kutipan GST pada tahun sebelum ini, iaitu 44 bilion pada masa-masa sahun. Jadi saya nampak sekiranya si SST ini dinaikkan, mungkin ini bakal menjawab kepada salah satu cara untuk kerajaan mendapat lebih pendapatan, untuk membangunkan negara. Tetapi persoalannya di sini adalah pelaksanaan. Sejauh mana pelaksanaan bakal dilaksanakan oleh kerajaan bagi memastikan ia tidak terdedah kepada ketirisan, seperti mana yang ahli ekonomi maklum bahawa SST ini adalah lebih terdedah kepada ketirisan, penyelewengan dan penimbunan cukai. Jadi bagaimanakah kerajaan memastikan bahawa SST ini dilaksanakan dengan lebih mampan dan efektif bagi menampung pembelanjaan negara. Okey, baik. Dan masih lagi menyertai aspek cukai itu. Apabila disebut tentang kenaikan, ramai orang tidak suka daripada 6% kepada 8% dan juga cukai-cukai yang lain yang akan dikenakan nanti. Tapi bila dari segi aspek keluasannya itu akan diberikan, manfaatnya itu akan sampai juga kepada rakyat. Cuma rakyat tak nak dengar yang naik-naik ni. Okey, jadi kalau kita boleh kongsikan sedikit dapatan daripada percukaian yang telah pun dimaklumkan semalam si belanjawan, bagaimana sebenarnya semua ini akan dapat juga terzahir manfaatnya kepada rakyat. Kan? Baik, terima kasih. Okey, memang betul lah bila kita bercerita tentang cukai, tidak semua orang tak suka cukai. Because kita melihat, kerana kita melihat daripada peringkat rakyat lah. Tapi sebenarnya sistem cukai ini bukan satu sistem yang baru. Daripada zaman dulu lagi sehinggalah ke setiap negara, sistem cukai ini memang ada. Mungkin cuma di manakah ataupun sampai tahap manakah keberkesanan sistem cukai ini disalurkan kembali kepada rakyat. Jadi itulah kita lihat setiap tahun kita ada belanjawan. Mungkin antaranya belanjawan 2024 kali ini, dan kita lihat komprehensif ini mencakupi semua bidang, almost semua, dari segi pertanian, dari segi pendidikan, kesihatan semestinya kan. Jadi apabila benda ini disampaikan, mungkin kita tidak menerima sesuatu benefit ataupun kelebihan itu daripada satu skop, tetapi daripada skop lain sebenarnya kita menerima hasil daripada cukai tersebut. Tetapi seperti yang Dr. Huda nyatakan tadi, sudah tentu pemantauan daripada pihak berkuasa, penguatkuasaan perlu ada daripada semasa ke semasa. Kerana bila kita katakan tentang cukai, implikasi yang paling besar, yang paling kita takuti adalah kenaikan harga barang. Terutamanya bila kita bercerita tentang SST ataupun GST lah. Okay, bila kita bercerita tentang SST, adakah
kemungkinan peniaga akan memindahkan kenaikan harga itu kepada harga barangan dan yang menanggungnya adalah pengguna. Kita tidak mahu itu berlaku kerana itu tidak sepatutnya berlaku. Kerana ia semestinya akan membebankan pengguna. Jadi apa yang kita bagi melalui subsidi-subsidi bersasar sepatutnya cukup untuk menampung kenaikan harga, tetapi mestilah dipantau dari semasa ke semasa, dan juga kita lihat sebenarnya kerajaan di hujung-hujung telah memberi berita gembira kepada kaki tangan awam, iaitu akan berlaku semakan semula ataupun sedang berlaku semakan semula kadar gaji dan juga allowance kaki tangan awam. Ini sebenarnya selaraslah dengan apabila kita katakan terdapat cukai, mungkin ada kenaikan harga, tetapi darjat hidup ataupun taraf hidup rakyat juga perlu ditingkatkan. Perlu dinaikkan secara langsung lah. Okey. Berkaitan dengan itu juga, kalau kita lihat tentang sumbangan tunai rahmah, ini adalah bantuan yang diberikan secara cash kepada masyarakat yang perlu atau layak untuk mendapatkannya. Bagaimanakah perkara ini kita tak dapat tafsirkan dalam Belanjawan 2024 ini dalam usaha untuk kita menaikkan negara kita ke satu darjat yang lebih tinggi untuk kita menghampiri negara maju contohnya, dengan cara kita menambahkan kadar STR ini. Kalau kita lihat pada tahun lepas kadarnya 3,100, kali ini kadar maksimum dinaikkan kepada 3,700. Dr. Huda dahulu. Okey, terima kasih. Seperti kita tahu, sebenarnya STR ni dijenamakan semula lah daripada sebelum ini BSH dan sebagainya. Ini menjadi satu, orang kata, bukan sahaja membantu rakyat untuk dari segi cost of living mereka, tetapi juga sebenarnya mungkinlah orang kata nak memenangi hati rakyat, dan seiring dengan tema bajet kali ini iaitu meningkatkan darjat hidup rakyat. Tetapi bagaimanapun pendapat saya, itu hanyalah bersifat sementara. Dan apa yang pentingnya adalah bagaimana kerajaan untuk membangunkan rakyat ini bersifat mandiri. Dan bukan sahaja semata-mata bergantung terus kepada STR tersebut. Itu adalah salah satu cara, orang kata, yang baik bagi setengah pihak, terutamanya mereka berkeperluan pada masa, orang kata, perayaan dan sebagainya, untuk mengurangkan beban mereka. Tetapi itu maksudnya kita perlu menyuarakanlah kepada ataupun meningkatkan awareness di kalangan rakyat bahawa bukanlah itu semata-matanya untuk kita, orang kata, bergantung harap, dan kita perlu, orang kata, mandiri dan mungkin melalui pelbagai lagi seperti subsidi bersasar, insentif-insentif lain yang orang kata seperti wanita, untuk kembali kepada alam pekerjaan. Itu juga banyak juga yang ditekankan semalam kan, dan juga orang kata insentif untuk orang kata peniaga-peniaga untuk memulakan perniagaan sekiranya mereka tidak berada dalam sesuatu alam pekerjaan yang orang kata hakiki. Jadi mungkin mereka boleh explore perkara-perkara lain yang untuk meningkatkan orang kata taraf kehidupan dan darjat hidup rakyatlah secara sekaligus. Okey, baik, dan masih sama juga satu tumpuan yang diberikan adalah pada poin 228 kalau tak salah saya, tentang hak mahasiswa, dan antara yang disebut adalah berkaitan dengan keluarga susah yang mendapat tempat di universiti, awam yang dihalang atau dinafikan haknya daripada mendaftar hanya kerana tak mampu berlunaskan bayaran kemasukan pengajian. Ditegaskan bahawasanya kebajikan mereka akan dijaga untuk para pelajar ini. Jadi bagaimana ini sebenarnya memberi impak kepada pelajar-pelajar universiti ini? Selain daripada itu juga disebut berkaitan bukan sahaja untuk bantuan mereka untuk meneruskan pelajaran, tetapi juga dari segi aspek pinjaman PTPTN yang akan dimasukkan dari segi pembayarannya. Dan begitu juga disebut tentang karamah insaniah, membentuk sahsiah mahasiswa itu sendiri. Pergi kalau doktor nak kongsi lebih lanjut lagi berkaitan dengan apa yang disebut tentang mahasiswa. Ya. Okey, apabila kita bercerita tentang mahasiswa ni, kita tahu majoriti daripada mahasiswa kita ni bukanlah daripada keluarga yang berkemampuan. Disebabkan itulah kita nampak Perdana Menteri kita sebenarnya telah menekankan, salah satunya apabila dikatakan yuran pendaftaran tidak boleh melebihi daripada RM1,500. Untuk memastikan sebenarnya calon-calon mahasiswa kita ni boleh mendaftar dan juga bergraduat, dan sebenarnya later akan menyumbang kembali kepada ekonomi negara. Jadi apa yang saya
boleh beri contoh di sini, contohnya di UiTM sendiri ya. Apabila pelajar mendaftar, kita faham masalah atau kekangan-kekangan kewangan tersebut. Jadi kita bagi penawaran kepada mungkin ansuran untuk membayar yuran sebenarnya. Bukan sahaja yuran pendaftaran tetapi yuran pengajian. Okey, kita berikan contohnya 3 bayaran, bukan satu bayaran lamsam, iaitu inilah. Dan juga ada juga semalam kita dengar bantuan kepada pelajar yang daripada Sabah dan Sarawak. Mungkin program yang diperlukan itu tiada di Sabah dan Sarawak, terpaksa terbang ke Semenanjung. Jadi sudah tentu kos penerbangan menjadi sesuatu beban kepada pelajar. Itu pun juga telah diambil kira dalam bajet semalam. Jadi saya rasa dapatlah mengurangkan isu-isu kekangan kewangan pelajar yang sebenarnya tidak dapat menyambung pengajian, bukan disebabkan tidak layak, tapi sebab tidak mampu ataupun ada peruntukan lain yang keluarga mereka terpaksa dahulukan. Okay, jadi kalau kita kata tadi seperti kita menyentuh biasiswa, saya rasa mungkin tidak dinyatakan secara langsung semalam ke manakah biasiswa akan diberi. Tetapi kalau kita tengok peruntukan untuk Kementerian Pendidikan Malaysia adalah yang terbesar. Seperti biasa yang terbesar. Tetapi yang saya nak tekankan di sini, peningkatannya kalau dulu daripada 2022 kepada 2023 adalah 5%, tetapi kali ini 6.3%. Maksudnya kita sangat memberi penekanan terhadap itu. Juga kepada Kementerian Pendidikan Tinggi. Okay, kalau dulu 15.3 bilion, sekarang 16.3 bilion, 1 bilion kenaikan, iaitu 6.5% kenaikan. Jadi secara tidak langsung sebenarnya peruntukan itu merangkumi keperluan mahasiswa-mahasiswa, apa-apa yang diperlukan dari semasa ke semasa lah untuk tahun 2024. Untuk kita menghasilkan pekerja-pekerja mahir bakat dalam masa hadapan. Masa hadapan. Dan juga dalam isu pendidikan ini juga saya tertarik apabila disebutkan untuk memperkasakan aliran sains, teknologi, kejuruteraan dan juga matematik STEM. Sebuah jawatan kuasa khas STEM rentas kementerian akan ditubuhkan. Bermaksud kita betul-betul serius. Dan apa? Kekurangan pekerja dari aspek STEM ini telah pun kita hadapi sekarang. Dan kita terpaksa bergantung kepada pekerja-pekerja asing dalam aspek ini. Pandangan Dr. Huda mengenai perkara ini? Okey, berkaitan STEM ni bukan sahaja orang kata program ini diperkenalkan di peringkat universiti, malah di peringkat rendah lagi sebenarnya dan menengah. Dan seperti di UiTM kita ada pusat STEM yang khas, untuk memperkenalkan ataupun memperkasakan orang kata STEM, kursus-kursus yang berkaitan dengan STEM. Jadi saya kira inisiatif ataupun apa yang dinikan oleh kerajaan adalah sangat-sangat seiring dengan apa keperluan negara dan juga dunia sekarang ni ke arah negara lebih maju dan menggabungkan memperkasakan STEM ni. Dan saya kira ia adalah salah satu orang kata bercutanda lah dan ke arah yang lebih baik lah orang kata. Dan seiring dengan apa yang peringkat universiti dan banyak juga geran-geran ataupun projek-projek pendidikan dalam bidang STEM ini, dan saya kira ini memberi satu orang kata impak yang baik lah kepada pembangunan negara lah. Ya. Dan bercakap tentang tu lah, kalau bercakap tentang pengupayaan tu, maka akan ditambah lagi menerusi AI yang disebut juga semalam ni, berkaitan dengan penubuhan Pusat Pengajian Kecerdasan Buatan Pertama Negara, Fakulti Kecerdasan Buatan Universiti Teknologi Malaysia. Jadi ini mungkin satu perkara yang diberi perhatian disebabkan keperluan semasa juga. Ya betul. Kalau ikutkan kata AI ni dalam bentuk penyelidikan, kami sangat-sangat menekankan dalam penyebaran ataupun peningkatan AI seiring dengan keperluan semasa lah. Kalau ikutkan data storage, orang kata teknologi, semuanya berkaitan AI. Even kalau ikutkan kami penyidikan pun banyak juga sekarang ini disupport oleh keperluan penggunaan AI. Jadinya bajet kali ini saya nampak adalah satu walaupun orang kata expectation mungkin lebih tinggi berkaitan dengan AI dan digitalisation dan sebagainya. Tapi bagi saya ini adalah satu permulaan yang baik lah. Walaupun ini telah diperkenalkan sebelum ini AI ini beberapa tahun, tapi bagi saya Malaysia masih ke belakang lagi dalam orang kata kemahiran AI dan sebagainya, dan ini adalah amat baiklah kiranya bajet yang kali ini diperkenalkan bajet berkenaan dengan banyak AI perkara sebenarnya kalau kita tak sentuh tentang bajet dan juga belanjawan 2024. Tetapi sebelum belanjawan 2024 ini dibentangkan, antara isu yang menjadi tumpuan kita adalah
tentang isu keterjaminan makanan. Ya. Kita menghadapi isu kekurangan telur, kekurangan ayam dan sekarang adalah isu beras. Dan isu keterjaminan makanan ini telah pun disebut. Kalau kita lihat di sini, Kementerian Pertanian dan juga Keterjaminan Makanan menerima peruntukan 6.17 bilion. Dalam 6.17 bilion itu ada program-program untuk keterjaminan makanan. Bagaimana untuk kita melihat untuk tahun 2024 ini kita mempunyai satu food security ataupun orang kata kandang makanan yang kita rasa secure, mencukupi untuk rakyat Malaysia. Ya, betul yang disebutkan sampai berani juga sebab melaksanakan apungan harga ayam dan juga telur antaranya. Okey, punya komen sikit. Betul. Okey, apabila kita kata apungan harga ayam dan telur, adakah dia akan menjamin kecukupan makanan tadi? Contohnya kalau kita kata kita ada jugalah ketirisan ini tidak dapat dinafikan. Okey, bila kita mengawal kadang-kadang sesuatu harga itu ketirisan berlaku, jadi mereka menyorokkan barang-barang makanan. Sebenarnya makanan itu ada tetapi dia tidak dikeluarkan sebagai penawaran Jadi tidak mencukupi supaya harga dinaikkan. Sebab itu apabila salah satu agendanya adalah apungkan harga mengikut penawaran dan permintaan supaya kecukupan makanan itu berlaku. Tetapi yang paling penting pada saya adalah apabila kita bercerita tentang keterjaminan makanan, sebenarnya perancangan awal daripada pihak-pihak yang berwajib iaitu kalau kita kata beras tak cukup, macam mana beras boleh tak cukup? Okey, di manakah perancangannya di sini? Kita ada berapa bilion rakyat Malaysia, berapa milion rakyat Malaysia yang memerlukan beras contohnya. Kita juga ada sumber-sumber daripada yang kita import daripada negara-negara luar. Jadi sebenarnya perancangan tu perlu ada daripada awal. Okey, kementerian-kementerian yang berkaitan itu perlu melihat, bukan sahaja melihat daripada atas tetapi perlu turun padang dan melihat dari segi petani itu sendiri, adakah ada isu-isu, contohnya isu-isu climate ataupun isu-isu serangan daripada ulat-ulat di dalam beras tersebut yang menyebabkan padi tidak dapat diproses dengan baik dan mendatangkan hasil yang mencukupi. Itu antaranya lah. Tapi ayam dan telur ini saya rasa akan menjadi satu isu perbincangan yang hangat jugalah. Betul. Pastinya. Doktor, saya ringkas. Doktor, cabaran yang mungkin akan dihadapi oleh kerajaan dalam melaksanakan belanjawan 2024 ini. Saya ringkas. Ada 3 lah saya rasa. Pertamanya pelaksanaan. Okey, saya rasa contohnya subsidi bersasar. Bagaimana kerajaan memastikan subsidi itu tidak dihirup seperti kata Datuk Seri Anwar Ibrahim, tidak dihirup oleh 3.5 juta warga asing. Dan bagaimana untuk mengelakkan contohnya orang luar dan golongan kaya untuk sama-sama enjoy subsidi tersebut. Jadi pelaksanaan itu saya nampak bagaimanakah mekanismenya. Jadi mungkin rakyat ternanti-nanti itu dan satu cabaran lah kepada kerajaan untuk memastikan benda itu betul-betul adalah subsidi bersasar. Yang keduanya adalah untuk maksudnya untuk kelangsungan. Dari segi bagaimanakah kerajaan untuk memastikan pendapatan pembelanjaan itu pendapatan yang akan didapati oleh kerajaan itu mampu untuk mengurangkan hutang negara. Sebab hutang negara sekarang 1.5 trilion. Jadi dan yang ketiga? Yang ketiga, suggestion saya lah. Suggestion saya adalah untuk mungkin melibatkan semua task force yang melibatkan semua golongan rakyat untuk sama-sama membangunkan negara dan orang kata membangunkanlah dan melaksanakan bajet ni. Tak puas kan? Tak puas. Panjang lagi. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak kepada tetamu kita pada hari ini, Profesor Madya Dr. Wahidah Ahmad, Ketua Pusat Pengajian Siswazah dan juga Dr. Ainul Huda Jamil, Pensyarah Kanan Graduate School of Business UKM. Dan sudi bersama kita. Terima kasih kepada anda yang menonton Selamat Pagi Malaysia saat jam 7 pagi tadi. Ya, betul. Sampai saja waktu kami anda. Saya Hani Hamid. Saya Ridwan Mustafa. Dengan itu, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.